Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Terkini ya daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Jadi sahabat semua, di awal pagi hari ini suasana persekitaran ya yang begitu hangat di luar ataupun perkarangan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ya, kerana ramai yang mahu untuk mengetahui perkembangan dan juga keputusan pihak mahkamah ya terhadap pendakwaan ataupun perbicaraan ya terhadap Najib Razak ya, mantan Perdana Menteri Najib Razak berkaitan dengan kes skandal 1MDB. Jadi keputusan ini adalah satu yang sangat mengejutkan kita sahabat-sahabat semua. Namun apapun, saya ingin membawakan Anda untuk melihat dan juga membaca bersama ya kenyataan media ini untuk pengetahuan kita. Jadi satu kenyataan media telah dikeluarkan yang mana dikatakan Najib diarah bela diri atas semua 25 pertuduhan terkait dengan kes 1MDB. Jadi itu antara kenyataan media. Najib Razak hari ini diperintah untuk membela diri atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan juga 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM2.27 bilion ringgit dana 1MDB. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur juga memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya mewujudkan prima facie terhadap bekas Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan terbabit. Kes itu didengar Collins Lawrence Square yang kini merupakan hakim di Mahkamah Rayuan. Semasa prosiding sebelum ini, Najib memilih untuk menjadi saksi dengan memberi akuan bersumpah bagi menangkis 4 pertuduhan salah guna kuasa. Dan 7 hari lalu, Najib mengemukakan permohonan maaf kepada orang ramai atas penglibatannya dalam skandal 1MDB. Bagaimanapun, Najib mengekalkan pendirian bahawa dia tidak bersalah atas pertuduhan itu. Dan semasa prosiding mahkamah terbuka hari ini, Najib berkata dia akan memberikan akuan bersumpah daripada kandang saksi. Dan Square memerintahkan perbicaraan peringkat pembelaan dimulakan pada 2 Disember ini. Jadi terdahulu hakim terbabit mengambil masa selama hampir 2 jam yang bermula 9.23 pagi membacakan keputusan sebelum mengarahkan Najib membela diri. Menurut Square, keterangan lisan saksi pendakwaan menunjukkan hubungan dekat antara Najib dan Jolo dalam urusan berkaitan dengan 1MDB. Katanya lagi, saksi seperti bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Sarul Azral Ibrahim Halmi, bekas Peguam Jasmine Law dan bekas Pegawai Khas Najib, Amari Afendi Nazaruddin, menunjukkan mereka berinteraksi susah sebut dengan Jolo. Dan merujuk kepada pembabitan Najib dengan Jolo, hakim itu berpendapat keterangan saksi mengenainya adalah konsisten dan bukannya berlaku secara kebetulan. Jadi katanya mereka tiada motif untuk saksi-saksi ini memerangkap tertuduh yang merupakan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan katanya. Hakim itu juga berpendapat Najib berada di kedudukan tertinggi untuk membuat sebarang keputusan mengenai 1MDB. Jadi adalah membunuh diri bagi saksi-saksi ini untuk menjebak Najib berdasarkan kedudukannya pada masa itu, kata Square. Jadi sahabat semua, itu antara penjelasan ya kenapa hari ini pihak mahkamah membuat keputusan ya, walaupun agak mengejutkan, tapi mereka memohon ataupun mengarahkan ya Najib Razak dan juga tim beliau untuk membuat pembelaan diri ya terhadap pertuduhan 25 pertuduhan itu. Jadi sahabat semua, mungkin Anda sudah lupa ya dengan kronologi kes 1MDB terhadap Najib Razak ini. Jadi saya ingin membawakan Anda ya kronologi berkaitan dengan kes ini. Jadi kalau kita lihat ya dalam kronologi selepas 6 tahun perbicaraan kes Datuk Seri Najib Razak berkaitan dengan dana 1MDB ataupun One Malaysia Development Berhad, Mahkamah Tinggi hari ini memerintahkan bekas Perdana Menteri itu membela diri atas 25 pertuduhan pengubahan wang haram dan menggunakan kedudukan untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion dana itu. Jadi Hakim Datuk Lawrence ya yang kini merupakan hakim mahkamah memutuskan demikian selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Najib. Jadi kalau kita lihat berikut adalah kronologi kes ini yang bermula pada 2018 20 September. Najib didakwa kali pertama di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 4 pertuduhan
menggunakan kedudukan beliau memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit dana 1NDB dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama di hadapan Hakim Azura Alwi. Kemudian pada 27 September 2018, Najib selesai membayar wang jaminan berjumlah RM3.5 juta yang diperintahkan oleh Mahkamah Seksyen. Ya, pada 31 Oktober pula 2018, kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dan tahun berikutnya pada 9 Januari 2019, Najib memfailkan 2 permohonan untuk mencabar pelantikan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Sri Gopal Sri Ram ya daripada mengetuai pasukan pendakwaan dalam kes itu. Jadi 1 Mac 2019 Najib gagal dalam permohonan itu selepas mahkamah mendapati tiada bukti Sri Ram akan berat sebelah dalam mengendalikan kes tersebut. 7 Mac 2019 Najib memfailkan permohonan di Mahkamah Rayuan berhubung keputusan itu. Dan pada bulan Mei seterusnya 7 Mei 2019 Najib juga gagal dalam rayuan berkenaan. 17 Jun 2019 Mahkamah Persekutuan menetapkan 7 Ogos 2019 untuk mendengar rayuan Najib bagi menggugurkan Sri Ram. Jadi hari pertama perbicaraan kes 1NDB dihadapi Najib di hadapan Hakim Datuk Collins Lawrence Square ya pada 28 Ogos 2019. Dan tahun seterusnya 2 April 2020 perbicaraan kes itu ditangguhkan kerana lanjutan perintah kawalan pergerakan. Dan 4 Mei perbicaraan kes Najib dijadual bersambung 13 Mei 2020 dengan mematuhi garis panduan Mahkamah Terbuka ekoran wabak COVID-19 ya pada tahun 2020. Dan beberapa bulan kemudian 5 Oktober ya 2020 perbicaraan kes dijadual bersambung semula pada 19 Oktober setelah Najib selesai menjalani kuarantin di rumah selama 2 minggu selepas pulang dari Sabah bagi kempen pilihan raya. 5 Januari 2021 perbicaraan bermula di Mahkamah Tinggi setelah hampir 4 bulan ditangguhkan. Dan 8 September 2021 pula Mahkamah Rayuan memutuskan Sri Ram kekal mengetahui pendakwaan dalam perbicaraan kes itu. Namun perbicaraan tertangguh ataupun ditangguhkan ya pada 14 Desember 2021 kerana status Mahasejahtera Najib masih mengklasifikasikannya sebagai individu dalam pengawasan dan pemerhatian PUS di mahkamah. Jadi mahkamah menolak permohonan pihak pendakwaan untuk menjalankan perbicaraan secara hybrid dengan Najib serta pegawainya menyertai prosiding melalui persidangan video. Jadi 25 Ogos tahun 2022 Najib hadir dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi buat kali pertama selepas dijatuhi hukuman bagi kes SRC International Server Heart. Najib dihantar ke penjara Kajang pada 23 Ogos selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman penjara 12 tahun dan denda sebanyak 210 juta ringgit terhadapnya kerana menyalahgunakan dana SRC berjumlah 42 juta. Pada 29 Januari 2023 pula, Sri Ram yang mengenalkan kes itu meninggal dunia pada usia 79 tahun. 30 Januari 2023, Mahkamah Tinggi menangguhkan perbicaraan kes Najib berhubung kematian mengejut Sri Ram yang dianggap sebagai figura umpama seorang bapa kepada pasukan pendakwaan kes 1NDB. Dan seterusnya, 18 Ogos 2023, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Najib untuk menggugurkan Hakim Sekora daripada mendengar kes dihadapinya. Najib memfailkan permohonan itu disebabkan hubungan hakim itu dengan bekas peguam 1NDB, Jasmine Law Aiswan. Jadi bulan yang berikutnya 6 November 2023 Mahkamah Tinggi benar permohonan pihak pendakwaan untuk pindah 3 pertuduhan yang dihadapi Najib. Dan tahun 2024 awal tahun 8 Januari Najib mohon pihak pendakwaan mengambil tindakan terhadap dokumentari Man of the Run yang ditayangkan dalam perkhidmatan penerimaan Netflix atas alasan sangat subjudis dan menghina kesnya yang sedang berjalan. Mei 30 2024 pendakwaan menutup kesnya selepas 6 tahun 235 hari perbicaraan dengan 50 orang saksi dipanggil memberi keterangan. 235 hari ya perbicaraan, kalau disambung-sambung hampir 1 tahun perbicaranya, tapi ya kerana dia bukan berlarutan jadi mengambil 6 tahun ya. Najib tarik balik rayuan untuk menggugurkan Hakim Sekora daripada mendengar kesnya pada 20 Ogos 2024. Di bulan Oktober, Hakim Sekora menetapkan 30 Oktober menyampaikan keputusan sama ada Najib perlu membela diri atau dibebaskan daripada pertuduhan, iaitu pada hari ini. Dan akhirnya sahabat semua, kita ketahui mahkamah telah pun memutuskan ya untuk Najib membela diri
ke atas semua 25 pertuduhan terkait dengan kes 1MDB. Jadi itu antara perkembangan terkini ya, dan juga keputusan mahkamah. Dan walaupun satu yang mengejutkan, tapi inilah keputusan yang terpaksa dihadapi oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak. Jadi sahabat semua, itu sedikit perkembangan dan keputusan daripada mahkamah. Apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apa pun cangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye bye.